Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya sahabat, sekali lagi masuk Sekali lagi terpaksa masuk kerana masalah lain Internet tak berapa baik, jadi dia off dengan sendirinya. Jadi terpaksalah kita masuk semula. So masa dah hampir 9.35. InsyaAllah. Okey. Sesiapa yang ingin mendengar penjelasan mengenai apakah itu homeopati yang boleh dilihat dari beberapa sudut. Boleh ikuti program memasyarakatkan homeopati yang mungkin kita akan laksanakan bukan sekali atau 2 kali, mungkin 10 siri, mungkin 20 siri, mungkin 20 siri, mungkin wallahualam bersiri-siri, mungkin bersiri-siri 30 siri ke tak berapa pasti, tidak kurang pasti, mungkin bergantung kepada keadaan. Pada keadaan saya cuba add beberapa nama yang biasa lah. Mereka yang pakar ni tak perlu masuk pun, tapi boleh dengar lah. Di samping memperkayakan lagi ilmu yang telah kita ketahui, boleh ikuti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di luar sana yang biasa dan juga yang mungkin tak biasa, tidak ada masalah. Saya tag siapa sajalah secara kebetulan untuk masuk. Sebab tadi saya sudah tag ada yang dah masuk tapi dia off. Tak boleh buat apalah bila dia off. So saya guna satu handphone yang berbeza, satu lagi handphone yang ada data yang banyak. Kalau dia cuba offkan, kita gantikan dengan data handphone. Kita berbalik kepada homeopati. Kita boleh mengenali homeopati daripada beberapa sudut yang berbeza. Untuk mengenali homeopati yang betul, yang benar, mengikut persepsi yang betul. Persepsi pelanggan mungkin berbeza-beza, tetapi dari segi ruang lingkup kefahamannya, kita ingin kalau boleh lebih kurang sama. Tidak terpesong. Kalau kita membaca artikel-artikel seperti yang saya pernah sebutkan seminggu 2 yang lalu, mungkin kita akan hadapi masalah sekiranya terjemahannya secara harfiah ataupun terjemahannya tidak menepati. Terjemahannya tidak menepati dan dia boleh mengelirukan ramai orang. Boleh mengelirukan ramai orang. Saya cuba add lagi beberapa orang, sama ada nak masuk atau tidak. Persoalan lain lah. Itu masing-masing lah. Sebab kecenderungan untuk memasukkan sahabat ni, tak apalah, dengan rasa supaya masing-masing boleh memberi support pada usaha untuk memasyarakatkan homeopati. So ini usaha yang pertama. Kita sudah banyak dah usaha kita buat sebelum ni, tahun lalu pun dah banyak kita bicara untuk masyarakat awam untuk mengenali homeopati. Beberapa sudut. So homeopati ni, mengikut posting yang saya buat lebih kurang seminggu yang lalu, posting berkenaan, artikelnya, kalau baca betul-betul, dia tidak menjelaskan apakah itu homeopati. Salah satu artikel yang ditulis oleh seorang doktor berpangkat MD, maknanya dia tidak tahu pun mengenai homeopati, dia hanya tulis saja. Seorang lagi ditulis oleh beberapa orang di dalam Wikipedia bebas. Nampak seperti kebanyakan daripada pilihan kata-katanya adalah terjemahan. Isunya pula
diambil daripada pandangan orang yang skeptik terhadap homeopati, satu hal. Yang kedua, terjemahannya secara direct langsung. Okay, saya sebut tempoh hari, antaranya disebutkan bahawa dia mengguna perkataan istilah Inggeris dia like cures like tu, dengan perkataan seperti menyembuhkan yang pasti. Lebih kurang begitulah. Saya cuba buka balik Wikipedia bebas ni tapi tak dapat keluar sebab internet ni tak berapa cantik, tak keluar. Tapi ada disebut situ. Jadi dimaknakan sebagai seperti. Likes itu adalah seperti. Memang secara harfiahnya kita tengok kamus, sepertilah maknanya. Ataupun kita boleh lihat terjemahan Google, mungkin begitulah. Seperti, menyembuhkan seperti. Boleh faham tak? Itu isu juga. Banyak beberapa isu. Penjelasan mengenai apa itu homeopati, saya sudah jelaskan 25 tahun yang dahulu. Dalam buku pertama, Perubatan Homeopati. Yang keduanya, bila kita create laman homeolibrary.com tu, banyak kita muat naik mengenai keterangan mengenai homeopati. Begitu juga ada artikel yang nanti kita akan sentuh. Tidak waktu ini, mungkin next time. Yang keluar dalam Homeopati International. Juga kita ada penjelasan mengenai apa itu homeopati. So malam ini kita nak cerita apa itu homeopati. Okay, so ada yang bagi support tak? Ada yang bagi support tak? Kita cuba bawa ke hadapan sahabat-sahabat yang boleh memberi support untuk program. Nanti bantu-bantu untuk komen, bantu-bantu untuk share, bantu-bantu untuk like, supaya apa yang kita catatkan itu boleh dilihat juga oleh rakan kita yang lain yang mungkin tidak bersama pada waktu ini. Boleh lihat pada waktu yang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan. So, homeopati ni, jadi bila kita nak bicarakan mengenai orang yang terjemahkan seperti menyembuhkan yang seperti tu, memang kita kena rujuk balik kepada istilah. Apa itu homeo, apa itu pati. Bila kita gabungkan, apakah itu homeopati. Okay. So, untuk kita lihat istilah ni, ada dalam buku kita Perubatan Homeopati. Sama ada 25 tahun dulu ataupun yang baru diterbitkan, Perubatan Homeopati Teori dan Praktis. Satu lagi, rujuk kepada satu buku, iaitu Kamus Istilah Perubatan Homeopati. Terbaliklah sini sebab kita live selfie. Live selfie. Saya tak ada pembantu lah untuk lihat live supaya kita belum betul-betul live seperti yang saya buat di bilik HPI. So, kita ambil daripada buku ni dahulu. Buku istilah, kamus istilah ni, apa itu homeo. So, betul tak like cures like itu seperti sembuhkan yang seperti. Okey, dalam buku ini diceritakan bahawa homeo, istilah kita ambil sebahagian itu homeo saja. Dari segi istilah dia kata serupa, seakan, bukan sama. Kita tahu ada orang memaknakan homeo itu sebagai sama. Ada masalah juga. Kita memaknakan dia sebagai seperti ataupun sebagai sama, sama-sama membawa masalah. Sebab itu bukan istilah yang tepat. Homeo, ini jelas. Sebab apa? Ini istilah Inggeris sebenarnya. Bukan kita boleh terjemah sembarangan. Homeo dalam bahasa Inggeris, carilah kat mana-mana pun. Bahkan dalam kamus Oxford pernah ada sebut homeo. Ada ya. Ketepatannya. Bukan yang dalam kamus bahasa Melayu. Apalagi kamus Indonesia. Homeo, serupa, seakan. Dr. Burhanuddin menyebut semisal, seumpama. Itu Dr. Burhanuddin. Juga tepat. Tapi bukan sama. Bukan sama. So, homeo, serupa, seakan,
lihat makna sebenar homeo dalam homeopati atau homeopath. Ini kamus. Kamus ini insya-Allah akan menjadi salah satu buku bagi pelajar yang mengikuti kelas pengenalan homeopati nanti. Pengenalan kepada homeopati yang dilaksanakan bersama dengan PPHM nanti. Kita akan wajibkan buku terbaru kita. Perubatan homeopati, teori dan praktis. Perubatan homeopati, teori dan praktis. Dan juga buku ini. Kamus. Kena guna kamus. Sebab di situ dalam tu kita sebut mengenai glossary. Seperti buku pertama kita masukkan glossary di bahagian belakang. Istilah-istilah penting ada dalam glossary. Tetapi kita tidak memberi makna satu persatu. So kena rujuk kepada buku kamus istilah perubatan homeopati. Ini buku wajib untuk kursus pengenalan kepada homeopati. Okey, saya nampak dah ada yang mula masuk sebab sekarang 9.45. Timing dia baru betul. So buku ini, saya memberi maklum promo bermula pada hari ini. Memasyarakatkan homeopati yang pertama ni. Siapa yang membeli buku perubatan homeopati, teori dan praktis. Buku Jubilee Perak yang tebal, full color semua tu yang sekarang kita promo hari tu dengan hadiah tip motivasi minda. Sekarang kita akan hadiahkan percuma kamus istilah perubatan homeopati. Kita tukar mulai minggu ini sebab kita nak promo untuk kursus pengenalan kepada homeopati yang akan dikendalikan secara kerjasama dengan PPHM. Kita pulang pada PPHM, saya tak nampak ada yang masuk ni. So, dia nak bekerja sama ke ataupun tidak ke? Soalan kedua lah. Tapi kursus akan on pada bulan Ogos. Okey. Dan kita akan gunakan teks perubatan homeopati, teori dan praktis. Mereka yang ada buku ni tak nak beli buku baru sebab buku ni lebih murah, RM17.90. Boleh beli buku ini juga, tak ada masalah. Sebab introduction yang pertama ni, kita boleh guna buku tersebut. Okey. So itu makna homeopati. Homeo memaknakan homeo ini saja. Ramai orang silap. So homeo ni bukan persamaan, bukan sama. Bukan sesuatu yang identikal, yang betul-betul sama. Dia hanya serupa. Dia hanya seakan. Dia hanya semisal. Ia hanya seumpama. Okay, saya bukan mengajar homeopati, pengenalan homeopati ni. Pengenalan homeopati kita akan pergi lebih jauh. Ini baru untuk memasyarakatkan homeopati di kalangan orang awam. Itu baru homeo. So, apa makna pati yang sebenarnya? So, kita lihat di muka surat P, yang ada P. Harap adalah dalam ni. Takut tak ada pula. Okey. Pati. Pathology, patient history. Okey. Dia tak cerita di sini. Kenapa dia tak cerita di sini? Ada dalam buku pengenalan kepada homeopati, ada insya-Allah. Tapi di sini ada makna homeopati. Homeopath, orang yang mengamalkan atau mahir dengan ilmu perubatan homeopati. Homeopati, muka surat 53, homeopati serupa rasa. Dia memaknakan homeo itu serupa, pati itu rasa. Pati itu rasa. Selain daripada rasa, ia boleh dimaknakan sebagai penyakit. So, homeopati serupa rasa, serupa penyakit, serupa penderitaan, diterangkan sebagai sistem perubatan yang diperkenalkan dan dibangunkan secara saintifik oleh Dr. Samuel Hahnemann yang mengamalkan rawatan berasaskan prinsip bahawa kesembuhan bagi satu-satu gangguan penyakit boleh dicapai dengan memberikan penawar berpotensi dan mempunyai simptom-simptom yang serupa dengan simptom-simptom si pesakit. Itu penjelasan definisi dia. So, definisi ni, cuba lihat balik posting saya pada Mei 23 tu, yang saya petik daripada
tulisan seorang doktor dan Wikipedia bebas tu, ada tak kenyataan ini? Ada tak? Tak ada. Okey, dalam FB ni dia keluar dalam FB, dia tak keluar dalam tu. Dia kata di sini perubatan homeopati adalah satu bentuk perubatan pelengkap dan alternatif. Tak ada, tak memberi makna apa-apa. Yang menggunakan jumlah bahan semula jadi yang sangat kecil, yang jumlah yang lebih tinggi boleh menyebabkan penyakit atau gejala. Boleh faham tak persoalan? Wikipedia bebas. Wikipedia bebas. Kenapa komputer saya ni gelap pula? Wikipedia bebas. Dia sebut begini. Homeopati adalah sesuatu jenis perubatan alternatif yang dipelopori oleh Samuel Hahnemann pada abad ke-18. Teori dasar di balik teknik sebegini ialah bahawa orang sakit boleh disembuhkan dengan menggunakan kesan pantulan bahan yang menghasilkan gejala sakit pada orang yang sihat. Ada iras-iras hampir sama. Kemudian dia keliru. Dia kata lepas homeopati disediakan dengan menambah banyak air dalam suatu bahan, memukulnya lalu mengambil sedikit air. Dan seterusnya seperti posting saya. Semakin menyeleweng. Dia menjadi semakin menyeleweng. Dan kemudian ada di ayat kemudian, sebab saya tak boleh lihat di sini. Dikatakan yang pasal seperti sembuhkan yang seperti. Itu lagilah mengelirukan. Okay? So hari ini saya cuba memberi petunjuk dari segi makna. So penjelasan makna dalam buku perubatan, kamus istilah perubatan homeopati. Siapa yang mengikuti kursus nanti kita akan rujuk juga. Tetapi lebih daripada itu, kita akan membawa cerita, membawa kepada penemuan sistem perubatan homeopati. Saya rasa pati tak ada, mungkin patus ada dalam buku ini. RST patus, pathogenesis. Dia tak sebut. Macam mana saya boleh tertinggal dalam sini? Dia ada patogeni, berupaya menyebabkan penyakit. Tapi saya tertinggal juga dalam ni. Maknanya dalam, kita rujuk pada buku ni. Buku ini seperti yang kita maklum, bahagian asal daripada perubatan homeopati buku kita yang pertama itu tidak diubah. Cuma yang ini full color lah. Full color lah. Apa yang dijelaskan dalam buku ini? Dikata homeopati dalam bahasa Inggeris. Homeopati. Ejaan dia lain. H-O-M-O-E-O-P-A-T-H-Y. Itu yang asalnya. Dan berasal daripada dua perkataan, iaitu homeos dan pathos. Apa itu homeos? Ia bermakna serupa atau seumpama. Kita sebut tadi, semisal, seumpama, seakan, baca buku Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, ada banyak istilah yang disebut semisal, seumpama, sebagai dan semuanya. Ada semua tu yang cuba menerangkan makna homeos. Sementara pathos pula katanya membawa maksud penderitaan, perasaan, penyakit. 3 kita sebut dalam buku ni. Sementara dengan itu homeopati merujuk kepada cara merawat penyakit atau pesakit menerusi prinsip serupa dengan yang serupa. Prinsip serupa dengan yang serupa. Boleh bandinglah dengan yang kita terjemahkan secara harfiah yang dipetik daripada artikel tadi dengan makna yang diterangkan di sini, cara merawat pesakit atau penyakit menerusi prinsip serupa dengan yang serupa. Untuk lebih jelas, sebagai sebuah buku yang bersifat akademik. So kita jelaskan di sini, dalam hal ini yang serupa merujuk kepada simptom-simptom dahulunya, buku terdahulu. Buku dahulu, kita serang kan, buku terdahulu. Biasa disebut semboyan-semboyan. Tahun 97 dulu saya banyak refer kepada buku-buku yang pernah ditulis oleh murid-murid Dr. Burhanuddin. So dia menggunakan semboyan. Buku ini kita keluarkan istilah semboyan. Ia menjadi simptom. So dalam hal ini yang serupa merujuk kepada simptom-simptom. Okey, yang dulu semboyan-semboyan atau symptoms. Dalam bahasa Inggeris istilah asalnya symptoms.
Sesiapa yang menterjemah dengan gejala, symptoms itu sebagai gejala, makna ia telah tergelincir dari segi makna symptoms. Okey. Ini boleh dijelaskan dalam kamus. Bukan kamus saya saja, kamus lain. Kamus ataupun istilah yang diperkenalkan dalam perubatan alopati. Apa itu symptoms? Apa itu signs? Signs ini berbeza. Signs ini adalah makna bagi gejala. Symptoms itu maknanya ialah simptom-simptom. Ataupun kalau nak bahasa orang lama kita, semboyan-semboyan. Semboyan berbeza dengan gejala. So, mana-mana buku yang menterjemahkan simptom sebagai gejala-gejala adalah salah. Dari segi istilah, hakikat makna symptoms dan hakikat makna sains itu berbeza. Ini jelas. Dalam perubatan moden pun jelas. Okey? Sebab perubatan moden pastinya dia akan menumpu kepada gejala-gejala. Itu makna dalam perubatan moden. Tapi dalam perubatan alternatif, homeopati, kita fokus pada symptoms. Symptoms are not recognized dalam perubatan moden. Dia bukan boleh beri ubat berdasarkan simptom. Dia beri ubat berdasarkan gejala yang boleh dilihat. Ataupun kita maknakan sebagai simptom yang boleh dilihat, boleh dirasa, boleh diukur. Ia adalah simptom yang objektif. Okay. Homeopati, simptom dia tidak semestinya gejala, tidak semestinya simptom yang objektif. Ia meliputi simptom-simptom yang subjektif, yang tidak jelas. Dan juga simptom objektif. Sebab apa? Ini berbalik. Bila kita belajar dalam Introduction to Homeopathy, kita akan terangkan lebih lanjut lah. Sebab pemberian remedi tidak semata-mata fokus kepada gejala. Tidak semata-mata fokus kepada simptom yang objektif. Simptom-simptom yang subjektif kadang-kadang lebih merupakan petunjuk yang lebih baik dalam menentukan remedi apakah yang paling sesuai. Boleh Ada beberapa sahabat saja yang mengikuti, tak apalah. Yang penting bantu kita untuk share ke mana-mana lah, supaya lebih ramai boleh lihat. So kita balik kepada apa yang dicatat di sini. Hampir sama dengan buku lama. Kita ada kembangkan sikit lah. Tapi makna perkataan homeopati itu berbeza lah. Dulu kita tulis homo-io. Homeopati itu homo-io. O-I-O. Yang baru ni istilah Dewan Bahasa H-O-M-E-O-P-A-T-I. Okay. Sebab itu pentingnya mengeluarkan buku baru ni. Sepatutnya lama dah saya cuba berbetulkan. Tapi tak sampai masa. Sekarang ni sampai masa. So, apa yang dimaksudkan dengan simptom yang serupa di sini ialah apa ni? Ada bagi mesej. Apa yang dimaksudkan dengan simptom yang serupa di sini ialah sekiranya seorang itu mengalami simptom-simptom penyakit seperti loya dan muntah, maka ia akan dirawat secara homeopati dengan remedi yang mampu mengeluarkan simptom-simptom loya dan muntah yang serupa. Itu penjelasan. Penjelasan. Yang jelas. Itulah maksud daripada perkataan homeopati pada asasnya. Okey, boleh Okay, daripada segi sejarah, konsep dan undang-undang fundamental homeopati ini telah bermula sejak zaman Hippocrates. Itu pakar perubatan Greek yang hidup pada kurun kelima sebelum Masihi, kira-kira 2400 tahun yang lalu. Beliau pernah menulis ayat-ayat yang saya tambah ada di sini. By similar things a disease is produced, and through the application of the light it is cured. Menerusi benda-benda, bahan-bahan yang serupa, sesuatu penyakit itu terjadi, dan menerusi aplikasi yang serupa, sama ada menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun bahan yang lain, tapi aplikasi yang serupa disebut, ianya dapat disembuhkan. Okey, ada
ada cerita lagi. Ini ada tambahan lah. Dalam buku baru ada, dalam buku lama tak ada. Dia sebut, bahkan Dr. George Stahl pernah menulis pada awal abad ke-17, to treat with opposite acting remedies is the reverse of what it ought to be. I am convinced that disease will yield to and be cured by remedies that produce similar affections. Remedi yang menghasilkan gangguan yang serupa. Okey, itu tambahan dalam buku baru. Buku lama tak ada. Okey. Kemudian sejarah Dr. Hahnemann. Memanglah kita tak ubah banyak. Adalah sikit. Adalah gambar warna memang adalah, sebab ini ciri buku kita yang terbaru. Ada gambar-gambar yang menarik yang menyebabkan kita ingin terus membuka buku tersebut. Banyak benda baru, insya-Allah dari masa ke semasa kita bawa. So itu apa yang kita bawa pada malam ini mengenai istilah homeopati. Kita lihat dari sudut istilahnya, makna satu persatu. Tadi kita sebut mengenai SIM. Kita sebut SIM. Istilah SIM dengan similar ni, orang-orang yang berbahasa Inggeris, pakar dalam bahasa, pakar dalam linguistik, dia memberi penjelasan yang sangat jelas. Buku-buku kamus-kamus yang tulis di England, UK, United Kingdom, di Amerika Syarikat, di Eropah, cuba perhati bagaimana dia membezakan makna similar dengan same. Jadi tidak sama dengan buku-buku di kamus di Malaysia. Mereka menganggap same tu sama juga dengan yang similar. Similar is same, same is similar. Bahasa Melayu disebut serupa, sama, identical, semua istilah jadi campur aduk. Tapi dalam kamus bahasa Inggeris, ia adalah jelas. Dalam kamus, dalam buku-buku perubatan dalam bahasa Inggeris, very specific. Very specific. Okay, spesifik dari segi, dari segi symptoms dan gejala. Tapi dalam kamus dia sendiri, sangat spesifik. What is similar and what is same. S-A-M-E, same. Sebab itu, dalam bahasa Greek pun, kita bawa juga istilah bahasa Greek. Apa makna same? Bahasa Greek disebut homo. H-O-M-O. Apa itu homo? Kita lihat gabungan penggunaan homo. Homo sapien. Homosexual. Homosex. Sebab itu kita tak namakan dia homopati. Sebab makna homo itu ialah same. Yang sama dari serba-serbi. Dari segala aspek. Dia bukan similar. Similar, istilah bagi homeo. Same, istilah bagi homo. So, bila kita nak bahasa Melayukan dia, serupa adalah istilah bagi similar dan homeo. Sama, identical adalah istilah bagi same dan juga bagi homo. Homogeneous, sama jenis. Dia tak sebut homogeneous. Homogeneous tak ada. Okay? Ini penting. Sebab apa? Kenapa penting dalam homeopati? Sebab orang yang pernah mengkritik homeopati menggunakan istilah homopati dan memberi makna dengan makna yang salah. Itu diserang oleh Dr. Hahnemann. Dr. Hahnemann membantai orang-orang yang pakar dalam ilmu perubatan, doktor-doktor ni, betapa menunjukkan bahawa mereka tidak memahami bahasa. Okay, saya ingat saya masuk sekali lagi dalam buku ni sebab saya mengambil sebab benda ni susah nak jumpa. Okay? Susah nak jumpa dalam buku-buku yang biasalah, siapa yang mengarang homeopati. Saya ingat yang ni ada dalam mengenai falsafah perubatan homeopati. Kita kutip, sebab ini adalah serangan ataupun kritik Dr. Hahnemann kepada orang yang tak reti bahasa.
Dia nak kritik homeopati tapi dia tak pandai dari segi bahasa. Okey, saya percaya ada. Okey, ini muka surat 66, buku yang terbaru ni dia kata sekali lagi perlu diingatkan bahawa istilah homeo tidak sama dengan ejaan homo. Okey? Kerana ia membawa pengertian yang sungguh berbeza. Homeo secara khusus merujuk kepada istilah similar dalam bahasa Inggeris, sedangkan homo diterjemahkan sebagai same atau identical dengan istilah sama. Okey, itu jelas ni. Kita perjelaskan lagi di sini. Mengenai kekeliruan ini, Dr. Hahnemann pernah mengeluarkan jawapan yang sinis. Maknanya jawapan Dr. Hahnemann ni dia cuba memperkecilkan atau menunjukkan bahawa tidak prihatin, tidak peka dan tidak fahamnya doktor-doktor di zaman itu seperti yang boleh dipetik daripada tulisannya, iaitu dia kata Dr. Hahnemann, do they understand enough Greek? Do they not understand enough Greek to know that? Adakah mereka tidak memahami bahasa Greek? Ingat, Dr. Hahnemann adalah pakar dalam bahasa. Dia mengetahui dengan baik, dengan cekap, lebih daripada 10 bahasa. Doktor yang hebat di zaman beliau. Tak ada doktor yang boleh mahir dalam sampai 10 bahasa. Kita jelaskan nanti. Homo means common. Okay, ini jelas. Ini penjelasan Dr. Hahnemann sendiri. Homo means common. Biasa, common. Identical. The same. Okay. Common, identical, the same. But that homeo means only similar, resembling the object. Homeo itu bermakna, ini dalam buku ni tak adalah bahasa Melayu, tak adalah. Saya terjemah secara langsung ni. Homeo bermakna serupa. Hampir serupa, resembling the object. Hampir serupa dengan objek. But never reaching it in regard to nature and kind. Tetapi tidak pernah sampai sama dari segi keasliannya dan juga dari segi jenisnya. In regard to nature and kind. Never becoming identical with it. Tidak pernah identical sama sekali dengannya. Okey. Dr. Hahnemann menjelaskan lagi. Ini saya kutip ya. The homeopathic system of medicine never pretended to cure a disease by the same. Okay. The identical agent by which the disease was produced. Okay. Sistem perubatan homeopati tidak pernah mencuba, pretended to cure a disease, untuk menyembuhkan penyakit, menerusi same identical agent, menerusi agent yang sama, identical, by which the disease was produced, di mana penyakit itu dihasilkan. That has been inculcated on the unintelligent opponents often enough, but as it seems in vain, not it only cures by means of an agent never exactly corresponding. Tak apalah. Kalau cerita habis pun, dia akan menjadi cerita macam kita nak buat satu kelas intro lah. Panjang ceritanya. Yang penting di sini ialah homeopati itu, dia bukan seperti kita buat vaksin. Ataupun dia bukan seperti kita mencari ubat yang menyebabkan sakit dan kita nak cari ubat yang sama juga. Tak semestinya begitu. Sebab dalam homeopati ini, kita menggunakan bahan yang menyerupai. Simptom bahan itu, apabila diberi kepada orang yang sihat, boleh melahirkan simptom-simptom yang serupa dengan simptom-simptom yang dilahirkan oleh pesakit yang sakit. Itu kunci dia. Kunci dia. Keserupaan simptom itu berada di situ. Itu hakikatnya. Tetapi dia tidak semestinya datang daripada ubat yang sama. Apa maksud ubat yang sama? Seperti vaksin lah.
Seperti vaksin tu, virus COVID-19 itu diambil untuk merubah orang yang mengidap COVID-19. Itu lebih kurang. Memang ada dalam homeopati ubat-ubat yang diambil daripada sumber yang sama yang menyebabkan penyakit. Influenzinum umpamanya diambil daripada sumber ubat yang menyebabkan penyakit. Ada, tetapi tidak semua ubat-ubat homeopati mempunyai ciri-ciri seperti itu. Maknanya bukanlah kita ambil bahan yang menyebabkan sembuh, kemudian beri kepada pesakit. Kalau dia pollen, dia menyebabkan dia masalah sesama, residu dan sebagainya, kita ambil pollen itu juga untuk menyembuh. Tak begitu. Sebab homeopati melihat kepada keserupaan simptom daripada bahan tersebut. Bukan bahan yang menyebabkan penyakit. Kita nak guna bahan itu juga untuk menyembuhkan penyakit. Tak semestinya. Itu hanya berlaku dalam setengah kes. Itu hanya berlaku dalam setengah kes. Saya ingat itu lebih kurang penjelasan maksud homeopati pada peringkat ini. Saya harap orang awam boleh faham lah. Especially yang saya cerita awal-awal tadi. Boleh faham lah. 50% boleh faham pun. InsyaAllah okey lah. Bila kita melirik panjang itu, dia menjadi panjang ceritanya. So, itu penjelasan. Saya akan, dari masa ke semasa, kita akan ungkit balik apa itu homeopati. Kita akan, dalam siri yang kedua nanti, sebab kita anjak kepada bagaimana orang melihat homeopati ni, masyarakat melihat homeopati ni bagaimana. Satu tadi, kita berasaskan sumber tulisan-tulisan yang tidak betul mengenai homeopati. Kita menunjukkan apakah homeopati yang betul ni, apa maknanya dari segi istilahnya yang asal, dari segi pernyataannya sebagai definisi homeopati, dari segi perbandingan antara homeo dengan homo. Sebab ini penting, Dr. Hahnemann menyerang orang yang tidak faham homeopati secara betul. So, kita kutipnya itu. InsyaAllah, dalam siri sekali lagi, mungkin dalam sehari dua lagi, saya akan bawa kepada bahagian kedua, memasyarakatkan homeopati. Sebenarnya saya cuba untuk pendekkan kepada 15 minit, 20 minit ke, tapi ini pun sudah panjang. So, kepada sahabat yang mengikuti program ini, sama-samalah beri like, sama-samalah share. Mungkin rakan-rakan anda, dia tidak begitu memahami homeopati. Mungkin dia faham sikit-sikit. Bila anda share, dia mendengar apa yang kita cuba jelaskan, dia lebih memahami. Dan itu sangat penting untuk kita sebarkan dan cuba memasyarakatkan homeopati di kalangan orang awam. Dan samping itu, akhir sekali lagi saya promosi buku ini untuk minggu ini, especially orang awam yang tidak pernah membeli buku Kamus Istilah Perubatan Homeopati, ataupun mereka yang hendak mengikuti kursus Introduction to Homeopati kali ini. Kita wajibkan buku ini, beli buku ini, bayaran pos RM20, dan kita hadiahkan buku Kamus Istilah Perubatan Homeopati supaya boleh terus mengikuti kuliah atau kursus Introduction to Homeopati. Kursus pengenalan kepada homeopati. So, tak payah belilah kamus istilah tu, kita akan sertakan sekali. Siapa yang tak nak ikut kursus pun tidak ada masalah. Kita beri hadiah juga. Mulai pada malam ini sehingga ke akhir bulan Julai. Offer ni sehingga akhir bulan Julai. Sebab hujung bulan Julai atau awal bulan Ogos, kita akan mulakan kuliah Introduction to Homeopati dengan kerjasama PPHM, menggunakan teks yang baru. Itu teks yang baru. Tidak bermakna kita tak mengguna yang ni. Sama juga, bahannya sama, cuma dilebarkan lagi. Boleh juga menggunakan buku ni, siapa yang telah ada. Tapi buku yang terbaru tentunya lebih baik. Bukan saja dari segi kontennya, dari segi facial, dari segi penampilannya jauh lebih baik. InsyaAllah kita bersama lagi dalam siri memasyarakatkan homeopati dalam beberapa hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.